warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian kerana di kekangan tugas saya terpaksa berkuliah daripada luar Tanjung Malim pada hari ini. Mungkin ada yang tengok macam apa, tak nampak lain je background kan. Sebenarnya ni bukanlah rumah saya kan. Rumah saya tak adalah secantik ini, yang mana saya bersiaran daripada luar kerana ada mesyuarat di luar, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Hadis 40 yang biasa kita baca sebelum-sebelum ini, yang mana di dalam kuliah hari ini insya-Allah kita akan cuba untuk menghabiskan kuliah Hadis 40 karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kuliah ni alhamdulillah kita konsisten untuk buat. Bukan senanglah nak konsisten habiskan, orang kata apa, kuliah berkitab ni, tapi alhamdulillah kita berjaya hari ini. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan kita dapat habiskan 2 hadis pada hari ini insya-Allah. Oleh kerana hadis 41 ni agak ringkas, hadis 42 pun agak ringkas. Jadi kita cuba baca hari ini insya-Allah. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-41. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadithun sahih ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Yang bermaksud daripada Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr merupakan sahabat Nabi, yang mana dia dan juga ayah dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ni lah yang dikatakan mempunyai kepakaran dan kebijaksanaan di dalam penulisan. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan dia untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok kata Imam Nawawi daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu. Setiap seorang daripada kamu ini tidak beriman hatta yakuna hawahu, sehinggakan hawahu, sehinggakan hawanya, sehinggakan hawa nafsunya menjadi taba'an lima ji'tu bihi, menjadi ikutan bagi sesuatu yang aku bawakan. Maksudnya dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diriwayatkan daripada Nabi mengatakan tidak sempurna, walaupun Nabi sebut dalam hadis ni tak beriman, tetapi apabila kita mengumpulkan pemahaman-pemahaman hadis yang pelbagai, maka kita dapati di sana ada saja orang Islam yang melakukan dosa besar, tetapi tetap dianggap beriman walaupun mereka berdosa, dan jika dikehendaki oleh Allah pada hari akhirat nanti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tetapi oleh kerana iman yang ada di dalam jiwa mereka itu, mereka tetap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga setelah mereka diazab. Murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar di sisi ahli sunnah, selagi mana dia tidak menghalalkan dosa besar itu, selagi mana dia mengiktiraf dosa itu adalah dosa, tetapi dia tetap berkeras melakukannya dan dia menganggap ia tetap dosa, mereka ini tidak dianggap sebagai kafir. Berbeza dengan golongan Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar secara mutlak adalah kafir.
Maka di sisi ahli sunnah tidak. Setiap kita adalah beriman sehingga kita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita kufur. Seperti mana menghina agama, menghina Quran, menghina Nabi Muhammad SAW dengan kita sedar bahawasanya kita sedang menghina dan menyedari tentang implikasi daripada perbuatan kita itu. Kalau kita tetap meneruskan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita murtad, maka kita terkeluar daripada agama. Selain daripada itu, kalau sekadar melakukan dosa besar, saya bukan nak merendahkan, saya bukan nak meremehkan perbuatan dosa besar. Dosa besar adalah dosa besar. Dosa besar merupakan perkara yang bahaya untuk orang Islam lakukan, kerana berkemungkinan Allah Azza wa Jal akan mencampakkan dia masuk ke dalam neraka dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Tetapi apabila dia melakukan dosa, semata-mata melakukan dosa dan tidak menghalalkan perbuatan dosa itu, maka dia tidak dianggap sebagai kafir. Oleh kerana itu, bila kita tengok dalam hadis, Nabi ada sebut tentang orang ni buat dosa, orang ni buat dosa, orang ni kalah dengan hawa nafsunya, tapi di akhirnya Allah Ta'ala akan masukkan dia juga ke dalam syurga, menunjukkan kita perlu takwil zahir hadis ni. Kita perlu selarikan zahir hadis ni dengan hadis-hadis yang lain. Sebab bila kita nak faham hadis, selain daripada kita nak menentukan status dia dulu, jangan hadis palsu kita pergi sebarkan dengan mengatakan Nabi sebut, Nabi ucapkan. Begitu juga kita kena menghimpunkan riwayat-riwayat hadis. Hadis ni ada macam-macam riwayat. Hadis yang sama mungkin riwayat Bukhari, hadis yang sama mungkin riwayat Muslim, hadis yang sama mungkin riwayat Abu Daud, hadis yang sama mungkin riwayat Ibnu Majah. Jadi mengumpulkan pelbagai riwayat-riwayat bagi hadis, mengumpulkan riwayat yang pelbagai akan memberikan kita pemahaman yang jelas. Itu pertama. Yang kedua, kena himpunkan dalil-dalil dan nas-nas syarak yang berkaitan dengan tajuk, walaupun riwayatnya berbeza. Jadi bila kita dah himpun semua, baru kita boleh buat keputusan, oh tak beriman ni maksudnya tidak sempurna iman. Kenapa tak sempurna iman? Kerana ada saja orang yang tewas dengan hawa nafsunya, mendahulukan hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya, kalah dengan tuntutan Allah. Allah wajibkan, dia tak buat kerana dia tewas dengan hawa nafsunya, maka dia tetap dikira sebagai beriman, tetapi imannya tidak sempurna. Oleh kerana itu Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya menjadi pengikut bagi wahyu yang aku bawakan, bagi agama yang aku bawakan. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadisun sahih. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ruwinahu fi kitabil hujjah. Kami diriwayatkan dengannya di dalam kitab Al-Hujjah bi isnadin sahih. Walaupun Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang sahih, tetapi ia tidaklah disepakati oleh ulama-ulama yang datang kemudian daripada Al-Imam Nawawi. Kitab pengarang kitab Al-Hujjah ni nama dia Abul Fatah Nasr bin Ibrahim Ad-Dimashqi, pengarang kitab Al-Hujjah. Kitab yang membicarakan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya dah sebut tadi, walaupun Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini sahih, tetapi menjadi budaya di sisi ahli sunnah, mereka tidak menerima kalam ulama ini sebegitu saja tanpa menyemak. Oleh kerana itu, datang seorang ulama kemudian yang bernama Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam, cuba menjelaskan sebenarnya di dalam sanad ini terdapat percanggahan yang banyak, terdapat ittirab, terdapat kegoncangan. Dah tu kenapa Imam Nawawi kata hadis ni sahih? Wallahu a'lam, berkemungkinan dia maksudkan hadis ni terangkat menjadi martabat lebih tinggi daripada dhaif disebabkan oleh kerana jalurnya yang banyak. Apa masalah hadis ni? Masalah pada sanad hadis ni ialah terdapat seorang perawi yang bernama Nu'aim bin Hammad Al-Marwazi. Yang mana Nu'aim ni dari sudut pegangan agama dia bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Dia orang saleh. Tetapi dia ni banyak melakukan kesilapan. Sehingga Al-Imam An-Nasai menilai dia sebagai perawi yang tidak kukuh. Ibnu Ma'in mengatakan dia merupakan perawi yang tidak kuat. Oleh kerana itulah
berlaku percanggahan pandangan dalam kalangan ulama tentang status hadis ni. Bahkan bukan hanya dia tu dhaif, dia bersendiri. Menurut Ibn Rajab, dia bersendiri meriwayatkan hadis ni daripada perawi yang bernama Abdul Wahhab Al-Thaqafi. Sehingga kan dia tanya, Ibn Rajab, dia mempersoalkan, kalau betul lah hadis ni adalah riwayat daripada Abdul Wahhab Al-Thaqafi, kenapa tidak ada anak murid Abdul Wahhab Al-Thaqafi yang lain meriwayatkan hadis yang sama selain daripada Nu'aim bin Hammad Al-Marwazi? Dan berlaku kegoncangan. Sebahagian perawi meriwayatkan hadis ni daripada jalur Abdullah bin Umar, ada yang riwayat daripada jalur Abdullah bin Amr. Banyak lagi percanggahan. Oleh kerana itu sebahagian ulama menilai hadis ni sebagai dhaif. Jadi kita tahulah hadis ni ada perbezaan pandangan. Ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif. Yang kata sahih mereka menganggap jalur yang banyak boleh menaik taraf. Yang mendhaifkan mereka kata tak sampai untuk naik. Sebab berlaku kegoncangan yang banyak, percanggahan yang banyak pada sanad hadis ni. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutkan juga di sini, walau bagaimanapun, walaulah katalah kita ambil pendapat yang kata hadis ni betul-betul dhaif. Hadis ni betul-betul dhaif, tetapi tidaklah menjadi masalah kerana hadis yang seperti ini boleh diamalkan di dalam fadail. Hadis seperti ini kita boleh amalkan di dalam fadailul a'mal. Kerana hadis ni dia tak bawa hukum baru. Dia hanya memberi galakan kepada orang untuk meneruskan ketaatan dia kepada Allah, dan dalam masa yang sama memberikan ancaman kepada mereka yang menuruti hawa nafsu mereka. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, tidak menjadi masalah untuk kita mengambil manfaat daripada hadis ni. Tak ada masalah. Kerana dia termasuk dalam fadailul a'mal. Baik. Kita tengok, kita cuba ambil faedah. Oleh kerana hadis ni sebenarnya hadis yang ringkas, jadi dia punya faedah tu saya boleh ringkaskan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini sebenarnya selari dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Yang mana Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Tidak, sesungguhnya demi Tuhanmu, mereka betul-betul tidak sebenar-benarnya menjadi beriman sehingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai pemutus dalam perkara yang mereka berbantah-bantah. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Setelah kamu memberikan keputusan, setelah kamu memberikan hukuman kepada mereka, mereka dapati jiwa mereka tidak berasa keberatan untuk menerima. Jiwa mereka tak rasa berat untuk terima keputusan kamu sebab mereka beriman dengan kamu wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar terima. Jadi nak menjadikan seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jal, hendaklah dia menerima ketetapan yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Oleh kerana itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kepentingan untuk mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, beriman kepada Allah lah, tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, kalau kamu benar-benar beriman kepada hari kiamat yang mana kamu akan berdiri di hadapan Allah dan kamu cintakan Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau betul-betul kamu cintakan Allah, keimanan kamu tu didasari dengan cinta yang sebenar, fattabi'uni, ikutlah aku, ikut Muhammad, yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kamu. Jadi nak menjadikan seseorang itu betul-betul dikatakan sebagai beriman, dia kena mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku dia cinta lebih
berbanding daripada min walidihi, daripada ayah ibunya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia secara keseluruhannya. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi nak menjadikan kita ni sayang kat dia lebih. Wajib. Bahkan Al-Imam Al-Khattabi ketika mana menghuraikan hadis ni, dia kata hadis ni mewajibkan kita cinta kepada Nabi, wajib sayang Nabi ni. Paksa diri untuk sayang Nabi. Sebab tu ada dalam hadis kan, dalam hadis Bukhari, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah sebut, dia kata, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi, dia kata. Dia kata, ya Rasulullah, engkau telah menjadi orang yang paling aku sayang sekali dalam dunia ni, melebihi segala-galanya kecuali diri aku sendiri. Umar kata, diri aku sayang lebih lah. Nabi SAW jawab, wa ala nafsika ya Umar, engkau kena menjadikan diri engkau sayang lebih pada aku, wahai Umar. Kena jadikan aku ni kau sayang lebih lagi. Paksa diri sayang lebih. Kemudian Umar kata, ya, kata Umar, la fa innaka al'an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Dan sekarang demi Allah, sesungguhnya kamu ya Rasulullah sekarang telah menjadi aku lebih sayang berbanding diri aku sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, maksudnya sekarang wahai Umar, kamu telah menjadi sebenar-benar beriman. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan kita kena paksa. Sayang ni boleh paksa ke? Cinta ni boleh paksa ke? Sayang dengan cinta ni, kalau kita tengok dalam kehidupan biasa lah, kita mana boleh paksa. Sayang kat orang, cinta kat orang, tak boleh paksa. Kerana ia berlaku sendiri. Tetapi dalam bab sayang kat Nabi, kena paksa. Seperti mana orang yang sakit dipaksa untuk cinta dan sayang kepada ubatnya. Walaupun orang yang kencing manis, orang yang darah tinggi, yang diuji oleh Allah dengan kesihatan yang terganggu disebabkan darah tinggi dan kencing manis ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia sayang ubat dia. Tak bawa ubat, menung dia. Kalau pergi musafir, tak bawa ubat, menung dia. Kenapa? Kerana dia memikirkan tentang untung nasib fizikal dia kalau dia tak makan. Ubat tersebut akan membahayakan fizikal dia. Kalaulah orang yang makan ubat pun dipaksa untuk sayang ubat, dan sayang tu walaupun pada mulanya macam tak rasa sayang tu, tapi setelah mendapati nikmat, setelah mendapati bermanfaatnya manfaat ubat tersebut, maka dia sayang. Kerana dia dah rasa. Kalau dalam bab dunia pun kita sayang pada ubat, itu bab dunia tu. Takkanlah bab agama kita tak sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ni tuan-tuan dan puan-puan, tidaklah mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk melainkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Kita mana tahu cara nak solat? Kita macam mana nak tahu cara nak puasa? Macam mana kita nak tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah Ta'ala larang? Melainkan mesti melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena banyak bersyukur kerana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman. Orang yang tak perlu pun untuk struggle untuk mendapatkan iman. Kebanyakan kita alhamdulillah lahir dalam keluarga mukmin, dalam keluarga muslim. Tak struggle, tak perlu dibuang keluarga untuk beriman. Tidak perlu untuk dibenci oleh sesiapa untuk menjadi muslim dan mukmin. Tetapi mereka di luar sana, sebahagian daripada sahabat dan saudara kita yang telah berkorban untuk mendapatkan iman. Sebahagian mereka dipukul, sebahagian mereka dipulaukan, sebahagian daripada mereka hilang kawan dan teman hanya semata-mata kerana nak mempertahankan iman. Kita tak perlu struggle banyak. Allah Ta'ala dah bagi. Dan kita merasa beruntung. Kerana apa? Kerana kita mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita mendahulukan, kita doakan supaya Allah menjadikan hawa nafsu kita ni tunduk dan patuh kepada arahan Allah dan arahan Rasul. Jangan mendahulukan diri kita berbanding Allah dan Rasul. Macam mana kita rasa berat pun kita terima kerana ni adalah arahan Allah, kerana ni adalah arahan Rasul. Ya, baik. Kemudian bila Nabi SAW menyebutkan tentang hawa nafsu,
bila Nabi SAW menyebutkan tentang hawa nafsu. Hawa nafsu ni dalam istilah syarak. Kalau kita tengok dalam dalil, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam dalil lah, kadang-kadang ada waktu hawa nafsu ni dia merujuk kepada kecenderungan secara umum. Cenderung, kehendak. Jiwa kita ni dipanggil hawa nafsu bila kita ada berkecenderungan. Ada yang baik, kadang-kadang digunakan dengan makna yang negatif. Sebagai contoh, dalam kisah tawanan perang Badar, sewaktu Nabi SAW menerima tawanan perang Badar. Bila menerima tawanan perang Badar daripada golongan kafir Quraisy, Nabi bertanya para sahabat macam mana nak buat, sebab tak pernah lagi dapat tawanan sebelum ni. Umar mencadangkan agar mereka dibunuh. Abu Bakar mencadangkan supaya mereka ini diberi peluang untuk mengajar anak orang Islam supaya boleh membaca dan menulis, dan kemudian mereka dibebaskan. Nabi menerima pandangan Abu Bakar, tetapi dalam riwayat itu disebut, fahawiya Rasulullah SAW ma qala Abu Bakrin walam yahwa ma qult. Yang mana walam yahwi ma qult. Yang mana kata Umar, ketika Nabi menerima cadangan daripada Abu Bakar dan Umar mengatakan Nabi cenderung kepada pendapat Abu Bakar dan Nabi tidak cenderung kepada apa yang aku cadangkan. Kat sini bukan bermakna Nabi berhukum menggunakan hawa nafsu, tetapi menunjukkan kehendak dan kecenderungan semata-mata. Kadang-kadang bila kita tengok dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ada juga hawa nafsu yang digunakan untuk konotasi negatif. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang perkara tersebut. Dalam hadis pun ada. Dalam hadis, sebagai contoh, dalam Quran Allah Taala kata wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kamu jangan mengikut hawa nafsu kamu, nanti dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Nampak? Jadi hawa nafsu ni ada waktu digunakan untuk kecenderungan secara umum, tetapi dalam banyak keadaan dalam nas, hawa nafsu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang negatif. Menuruti hawa nafsu. Kita perlu hawa nafsu. Makan perlu nafsu. Membeli pakaian perlu nafsu. Berkahwin perlu nafsu. Tetapi nafsu itu digunakan sekadarnya. Jangan sekali-kali menjadikan hawa nafsu kita sebagai pemandu. Sebaliknya kita yang menjadi pemandu. Sebab itu kata Ibn Rajab ketika menghuraikan hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Ibn Rajab dalam kitab dia Jami' Ulumul Hikam, dia mengatakan bahawasanya seseorang yang mencintai Allah dan Rasul, dan kekuatan cintanya itu akan menjadikan dia ada kekuatan untuk melaksanakan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia. Jadi kita duk solat zuhur, duk solat asar, duk solat 5 waktu yang wajib ni, duk bayar zakat, duk buat puasa Ramadan ni, sebab kita ada rasa cinta pada Allah dan Rasul. Sebab itu kita menjunjung hukum hakam yang Allah Azza wa Jal telah berikan kepada kita, yang Nabi telah sampaikan kepada kita. Tidak ada kecintaan, tidak mungkin kita mampu untuk melaksanakan segala kewajipan yang Allah Ta'ala telah wajibkan ke atas kita. Susah macam mana pun, sukar macam mana pun. Bayangkanlah kalau orang bangun pagi, dia nak puasa bulan Ramadan, tiba-tiba dia bangun dia tak sahur. Dah lah semalam dia makan sikit je masa berbuka, ngantuk sangat, tidur. Bangun tengok dah subuh dah tak boleh nak bersahur. Apa dia kena buat? Dia kena tetap berpuasa. Selagi mana tidak membahayakan diri dia, tak pingsan, tak perlu pergi hospital, dia terpaksa untuk berpuasa. Kesukaran dan kesusahan ini dia lakukan kerana dia telah mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi kepada menuruti hawa nafsu dia sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kata Ibn Rajab, kecintaan ini apabila bertambah kuat dengan melakukan perkara-perkara yang wajib, dia bertambah kuat sehingga menjadikan seseorang itu sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang sunat, dan ini merupakan kelebihan bagi seseorang manusia. Maksudnya, kalau kekuatan tu makin kuat dan makin kuat dan makin kuat, maka dia akan banyak melakukan perkara sunat di samping dia menjaga ibadah-ibadah yang wajib.
Oleh kerana itu dalam hadis qudsi yang pernah kita baca dulu, Allah Taala kata, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Kata Allah dalam apa ni, hadis qudsi ni Allah berfirman, yang mana kata Allah, tidak ada seorang hamba yang ingin menghampirkan diri kepada aku yang aku lebih suka, melainkan dia menghampirkan diri kepada aku dengan benda yang aku wajibkan ke atas dia. Dia buat benda wajib dulu. Dan apabila kecintaan dia kepada Allah dan Rasul menjadi tinggi dan Allah mencintai dia, di kekuatan cinta tu akan menyebabkan dia melakukan benda-benda yang sunat. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan apabila seorang hamba sentiasa melazimi perkara-perkara sunat, perkara yang bukan wajib, aku menjadi hatta uhibbahu, aku sehinggalah aku menjadi cintakan kepada dia. Aku jadi cinta kat dia, kata Allah. Wa idza ahbabtuhu, dan bila aku cinta dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi pandangan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan yang dia menggenggam dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan juga dengan kaki yang dia melangkah dengannya. So hadis ni bukan nak kata Allah bersatu dengan kita, bukan nak kata Allah bersatu dengan kita, tapi nak kata Allah kawal semua anggota kita bila Allah Ta'ala sayang kita. Bila Allah Ta'ala cinta kita, Allah Ta'ala akan kawal pergerakan kita. Allah Ta'ala akan jadikan kita ni terkawal daripada semua perkara yang boleh menyebabkan kita ni terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, apabila seseorang hamba yang ada nafsu mampu untuk mengawal nafsunya, maka dia akan dipandu oleh wahyu. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Ini yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah ialah manusia yang ada nafsu bukan menghilangkan nafsu, tetapi mengawal nafsu dengan panduan wahyu. Kita tak mahu seorang manusia di dalam dunia ini yang mempertuhankan nafsunya dan menjadikan wahyu itu tunggangannya. Kalau kita mengatakan kita orang Islam, kalau kita mengatakan kumpulan kita Islam, kalau kita mengatakan puak kita nak bawa dan perjuangkan Islam, maka hendaklah menjadikan wahyu itu sebagai pemandu, yang mana nafsu dan segala kehendak kita mengikuti pemanduan yang telah ditetapkan oleh wahyu, iaitu Quran dan Sunnah. Bukan apabila kita mengatakan kita kumpulan Islam, kita NGO Islam, kita puak Islam, memperjuangkan Islam, tetapi dalam masa yang sama kita menjadikan agama kita sebagai tunggangan, benda yang ditunggang sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini perbuatan yang sangat salah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Adakah kamu tidak melihat sesiapa yang menjadikan Tuhan dia sebagai hawa nafsu dia? Allah Ta'ala tanya kita. Allah Ta'ala tanya, adakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Mana ada orang sembah hawa nafsu? Nafsu pun tak nampak. Tak, maksud kat sini bukan sembah dengan sembah yang literal, tetapi sembah itu ialah menuruti dalam setiap perkara, dalam setiap keadaan kita menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu nak ni kita turut, hawa nafsu nak ni kita tunduk, hawa nafsu nak ni kita ikutkan. Maka perbuatan ini sama seolah-olah kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, manusia ni yang pentingnya pada manusia ni ialah spiritual. Apa yang berada di dalam. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada fizikal kamu dan juga kepada jasad kamu. Yang Allah Ta'ala lihat ialah kepada jiwa kamu dan amalan kamu. Dan manusia tidak dipanggil sebenar-benar beriman, walaupun dia salat lebih banyak rakaat daripada para sahabat, tetapi dalam keadaan itu dia menjadi munafik.
dia tak dikira beriman. Seseorang manusia dikira beriman apabila jasadnya tunduk kepada Allah dan jiwanya juga tunduk kepada Allah. Kalau jasad tunduk kepada Allah tetapi jiwa menyimpan benci kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berada di dalam neraka yang paling rendah, sama seperti orang munafik. Yang mana orang munafik solat di belakang Nabi. Orang munafik mungkin rajin lagi solat banding kita, kerana mereka solat di zaman Nabi ada dan para sahabat ada. Mungkin banyak lagi rakaat dia orang solat berbanding kita. Tetapi mereka tidak selamat. Kerana hanya fizikal mereka yang salat. Fizikal mereka yang beramal. Tetapi jiwa mereka tidak ada sekelumit perasaan cinta kepada Rasul dan cinta kepada Allah. Mereka benci kepada syariat yang dibawa oleh Rasul. Walaupun jasad mereka tunduk, kerana mereka hanya semata-mata berlakon dan menipu golongan orang-orang mukmin yang berada di sekeliling mereka. Oleh kerana itu, tuan-tuan apa buat? Jadikanlah diri kita ini cinta kepada Rasul. Walaupun kita tahu amalan kita tidaklah sebanyak mana. Kita tahu amalan kita bukan banyak. Amalan kita terhad. Oleh kerana kita dilemahkan di zaman kemudian ni, kita tahu macam-macam benda yang boleh mengganggu kita. Tetapi setidak-tidaknya simpanlah perasaan sayang, cinta kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan cinta itu akan menyelamatkan amalan kita yang sedikit dan akan diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Allah Taala sebut dalam surah Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang takut bahawasanya mereka akan berdiri di hadapan Tuhan. Mereka takut mereka akan dibangkitkan di hadapan Tuhan dan mereka menghalang diri mereka daripada menuruti hawa nafsu, maka syurgalah bagi mereka. Menuruti hawa nafsu ni sehingga membawa kepada perkara yang dilarang dan diharamkan oleh syarak. Kalau kita turuti hawa nafsu dalam perkara yang ma'ruf tak apa. Dalam perkara yang dibenarkan oleh syarak tak apa. Tapi menuruti hawa nafsu dalam perkara yang dilarang sehingga langgar arahan Allah dan Rasul, ni bahaya. Yang ni sangat bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ni juga nak bagi tahu kepada kita bahawasanya orang Muslim ni, orang mukmin ni, iman dia berbeza. Iman dia berbeza. Sebab itu Nabi kata tidak sempurna iman. Kerana ada orang yang iman dia tinggi, ada orang yang iman dia rendah. Siapa yang iman tinggi? Yang iman tinggi ni orang yang melazimkan diri dia buat benda-benda yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang berada di martabat iman yang rendah apabila mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai panduan dan turutan untuk diri mereka. Maka kita kena jadikan diri kita sentiasa melazimi ketaatan, supaya ketaatan ini akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Dan kena biasakan diri duduk di dalam halaqah-halaqah yang boleh meningkatkan iman kita. Ta'al ma'ana nu'min, ijlis ma'ana nu'min sa'atan, kata Mu'adz. Duduklah bersama dengan kami golongan sahabat supaya kita dapat beriman seketika. Maknanya kita kena duduk dalam halaqah. Kita kena duduk dalam majlis-majlis. Lazimi majlis-majlis yang boleh mengingatkan kita kepada nikmat Allah untuk kita syukuri. Majlis yang boleh mengingatkan kita kepada bahaya azab Allah supaya kita kekal berada dalam keadaan takut kepada azab Allah. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni, sesiapa yang membenarkan syariat Allah dengan jiwanya dan mengaku dengan lidahnya, tetapi dalam masa yang sama dia menyalahi apa yang dia percaya, menyalahi dengan apa yang diikrarkan, dengan dia melakukan perbuatan yang tak sama dengan apa yang ada dalam jiwa dia. Jiwa dia kata beriman, lidah dia kata dia beriman, tetapi perbuatan dia melakukan maksiat. Orang seperti ini, orang seperti ini merupakan orang yang berada dalam keadaan yang bahaya, yang mana iman dia tidak sempurna. Ya, baik. Dan sesiapa yang mana dia macam ni saya nak tengok manusia ni, saya boleh bahagilah dalam bab ni, kita boleh bahagi pada 3. Yang pertama, orang yang jiwa dia mengaku mukmin, lidah dia mengaku mukmin, perbuatan dia selari dengan apa yang dia ucapkan. Walaupun ada maksiat 2-3 yang dia buat, kerana kita bukan maksum, kita adalah manusia biasa, maka kalau orang yang seperti ini orang yang berimanlah mukmin.
Manakala ada orang yang jiwa mengaku beriman, lidah mengaku beriman, jiwa kata beriman, lidah mengaku beriman, tetapi banyak melakukan ketaatan kepada hawa nafsu, langgar benda yang Allah haramkan, langgar benda yang Nabi haramkan, dan orang macam ni kita panggil dia fasik. Iman dia tak sempurna, dia bahaya bila pergi ke negeri akhirat. Boleh untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada satu lagi manusia. Manusia yang satu ni, siapa dia? Manusia ni, anggota badan dia menunjukkan ketaatan, tetapi lidah dia pun mengaku mukmin, tetapi jiwanya kufur dan benci, tidak ada cinta. Orang macam ni orang munafik. Orang macam ni orang munafik. Dan orang munafik ni tidak ada, amalan zahir dia tidak memberi apa-apa kesan dan manfaat kepada dia. Sebab jiwanya tak beriman. Jadi sebab itu penting jiwa dulu. Amalan mengikuti jiwa. Kalau jiwa tak beriman, ketaatan semua tidak menjadi apa-apa manfaat. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, para ulama menyebut, antaranya Syekh Mustafa Bura, dia kata min lawazimil iman nusratu sunnati Rasulullah SAW wa difa' an syariatihi. Di antara kelaziman beriman, sesuatu yang melazimi iman, ialah seseorang itu perlu membantu sunnah Rasul dan mempertahankan syariat Rasul. Tidak dinamakan beriman kalau dia benci kepada sunnah Rasul. Tidak dinamakan dia beriman kalau dia tak mau untuk mempromosikan sunnah Rasul. Tidak nama dia tu beriman dengan sebenar-benar iman ataupun sesempurna iman kalau dia cuba untuk menghalang sunnah Rasul daripada diperkenalkan kepada orang lain. Orang yang beriman, dia cinta kepada sunnah walaupun dalam perkara yang kecil. Orang yang beriman, dia cintakan kepada syariah yang dibawa oleh Rasul walaupun dalam perkara-perkara yang dianggap oleh orang lain sebagai benda yang remeh-temeh. Jadi benda ni merupakan sebagai satu pengajaran kepada kita. Baik. Dan yang seterusnya, iman ini tidak mesti didasari dengan cinta. Tak mungkin seseorang itu dinamakan beriman tanpa ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasul. Tanpa ada iman, tanpa ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasul, menyemai perasaan benci kepada Allah dan Rasul akan menjadikan seseorang itu berada dalam daerah yang kita panggil sebagai nifaq, walaupun fizikalnya taat kepada Allah dan Rasul. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cinta semata-mata tanpa ada ketaatan pun tak guna juga. Cinta, tapi dalam masa yang sama buat maksiat pun tak guna juga. Jadi iman memerlukan amal, iman memerlukan mujahadah, iman memerlukan usaha, iman juga memerlukan cinta. Jadi kita gabungkan kesemuanya, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan, amin ya rab. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis nombor 42. Sa'atu maghfiratillahi azza wa jal, iaitu bagaimana besarnya pengampunan Allah azza wa jalla, luasnya pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-Imam Nawawi, ini hadis yang terakhir yang Imam Nawawi letakkan sebagai penutup. Kata Imam Nawawi rahimahullah, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Hadis riwayat Tirmizi, dan kata Imam Tirmizi ia adalah hadis hasan lagi sahih. Yang bermaksud, hadis ini hadis sahih daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, Allah Azza wa Jalla berfirman. So hadis ni hadis kursi lah. Allah berfirman, Allah kata ya bani Adam, wahai anak Adam. Allah panggil kita. So anak Adam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, kena dengar betul-betul ni. Allah Ta'ala panggil. Kita pun kalau Sultan panggil, kena pergilah. Sebab Sultan panggil. Pemerintah negeri panggil, kena pergilah. Jangan tak pergi. Ya? Baik. Kalau Allah panggil,
lagilah kena dengar. Sebab Allah panggil. Kalau sultan panggil pun kena pergi. Kalau Allah panggil, tuan-tuan, kalau Allah panggil, lagilah kita. Kalau Allah seru, lagilah kita kena dengar. Kerana Allah yang seru, bukan manusia yang seru kita, bukan manusia yang panggil kita. Baik. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam. Kita kena dengar elok-elok. Sebab kita anak Adam. Beriman pula kepada Allah. Kita bukan orang yang mulhid, bukan atheist. Kita bukan golongan yang tak percaya Tuhan. Kita percaya pada Allah. Allah kata, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi mana engkau berdoa kepada aku, selagi mana kau minta kepada aku, dan selagi mana engkau mengharapkan aku. Maka selagi mana kita doa kepada Allah dan selagi mana kita mengharapkan Allah, ghafartu laka, aku ampunkan kau, ala ma kana minka, apa saja yang datang daripada kamu, wala ubali, apa saja yang kau lakukan, apa saja yang kau buat, apa saja yang datang daripada diri engkau, selagi mana kau doa pada aku dan kau mengharapkan keampunan aku ampunkan kau dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu boleh sampai ke awan. Awan tu tinggilah, kan? Sebagai ulama kata anana sama tu awan. Ada yang kata langit sejauh kita tengok, sejauh yang kita boleh nampak. Ada yang kata gitu. Tapi nak bagi tahu, ini bahasa metafora lah. Maksud nak kata, selagi mana kita minta ampun pada Allah, summa astaghfartani, kita punya dosa tu punya tinggi kalau dirangkap-rangkap, kan? Tapi kita datang pada Allah, kita minta ampun pada Allah, ghafartu laka, aku ampunkan kau. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kau datang membawa seisi dunia dosa sebesar seisi dunia, thumma laqitani la tushriku bihi syai'a la ataituha biqurabiha maghfirah. Kalau kau datang pada aku bawa dosa sebesar bumi, kemudian kau datang pada aku, engkau tidak melakukan syirik kepada aku akan datang membawa keampunan seisinya juga. Sebesar itu juga untuk Allah Ta'ala ampunkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Ketika mana kita melihat hadis ni ada menyebut beberapa perkara yang penting. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah Allah menyebutkan tentang, di dalam hadis Qudsi ni, Allah Ta'ala menyebutkan tentang sebab-sebab untuk mendapatkan keampunan. Sebab-sebab untuk mendapatkan keampunan yang disebut dalam hadis ni, yang pertama, doa. Doa kepada Allah. Allah Ta'ala suka hamba-Nya yang berdoa kepada Dia. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu pemalu dan pemurah. Yastahi, Allah Ta'ala bersifat malu apabila hamba mengangkat tangan kepadanya berdoa dan Dia menolaknya dalam keadaan tidak memberikan apa-apa. Maka minta kepada Allah. Selagi mana kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan. Dan kita kena mengharapkan doa. Kita mengharapkan doa, masa kita doa tu kena letakkan pengharapan 100%. Yang mana kita yakin Allah Ta'ala akan memberikan. Apa yang kita minta, insya-Allah. Cuma lambat dengan cepat je. Kalau tak dapat, Allah Ta'ala akan gantikan dengan apa yang Dia akan bagi kat kita dengan akhirat. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Nabi SAW tidak membenarkan kita dalam bab doa. Jangan seolah-olah macam kita ni tak serius. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, Nabi kata, iza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma in syi'ta ighfirli. Jangan sekali-kali sebut macam tu. Walakin liya'zam walakin liya'zam. Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu berdoa, jangan sebut, ya Allah, kalau kau nak ampunkanlah aku. Seolah-olah macam kita tak begitu bersungguh. Tetapi Nabi kata, hendaklah liya'zim, hendaklah dia berazam sungguh. Kalau minta sungguh-sungguh, minta ilhah, minta supaya Allah Ta'ala beri. Bahkan kalau lebih baik, ya, lebih baik kita seolah-olah merintih. Kalau boleh merintih di dalam doa tu, kerana kita memang betul-betul mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sekali-kali tergesa-gesa di dalam berdoa. Jangan sekali-kali tergesa. Jangan tergesa-gesa. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis Nabi kata,
yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil fayaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata, seseorang yang berdoa, doanya akan mustajab. Dalam hadis yang lain pun Nabi ada sebut, bila kita doa dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan memberikan mustajab, akan memberikan ijabah. Allah Ta'ala akan bagi salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi segera. Yang kedua, mungkin Allah Ta'ala tangguhkan sekejap. Yang ketiga, mungkin Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta, tetapi Allah Ta'ala alihkan bala yang sepatutnya menimpa kita. Allah Ta'ala alihkan kerana doa yang kita buat doa lain. Allah Ta'ala alihkan yang lebih bermanfaat. Sebab kita orang beriman ni, kita kena tahu Allah Ta'ala mungkin tak bagi apa yang kita nak, tetapi apa yang Allah Ta'ala bagi kita ialah sesuatu yang kita perlu. Ustaz, kalau Allah Ta'ala bagi musibah, kita perlu ke? Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita manusia yang lupa kadang-kadang. Kita manusia yang kadang-kadang kita lalai dan leka. Musibah memberikan manfaat ke? Ya, musibah memberikan manfaat. Adakah musibah diperlukan oleh mukmin? Walaupun jiwa kita dah rasa macam kita tak perlu musibah kalau boleh nak jauhkan diri pada musibah. Tetapi kalau musibah itu kena pada kita, ia memberikan manfaat daripada segenap sudut. Ya, cuma kita je tak nampak. Cuma kita je tak perasan. Yang mana dengan musibah kita merasakan bahawasanya dunia ini sementara. Jadi tak perlulah kejar sangat dunia ni macam tak ada akhirat, tuan-tuan. Yang keduanya, dengan adanya musibah menjadikan kita ni lebih khusyuk salat, lebih khusyuk beribadat, lebih betul-betul mengharapkan Allah dan lebih tadarru'. Yang kedua. Yang ketiga, dengan sabar yang kita lalui melakukan benda tu, melalui musibah tu dengan sabar dan berdoa pada Allah, Allah cucikan dosa kita. Dan itu sangat diperlukan oleh manusia. Mana ada manusia yang tak perlu penyucian dosa, tuan-tuan? Mana ada? Ustaz ke dia, alim ulama ke dia, memerlukan kepada penyucian dosa. Kerana kita adalah hamba yang berdosa. Dan meningkatkan darjat di sisi Allah Azza wa Jal. Dan ini juga diperlukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila Allah memberikan kita musibah ke, nikmat ke, kita jangan lupa untuk bersyukur kepada dia. Kerana syukur inilah yang akan menjadikan kita orang mukmin. Kalau terkena musibah berat macam mana pun, carilah hikmah sebalik daripadanya. Kerana Allah itu hakim. Mustahil Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Walaupun zahirnya tidak baik, tetapi secara tidak langsung ia memberikan kebaikan kepada hamba. Kekalahan para sahabat di medan Uhud memberikan 1001 pengajaran kepada para sahabat untuk mereka meneruskan kehidupan mereka dan akhirnya mencipta kemenangan demi kemenangan sehingga Islam itu tersebar dan akhirnya terbuka kota Mekah dan dikuasai semula oleh orang Islam. Kalau tidak kerana kekalahan itu, mungkin orang Islam pada masa itu tak sedar. Mungkin lalai dan mungkin leka. Allah memberikan kekalahan. Memberikan kekalahan supaya mereka muhasabah. Supaya mereka sentiasa terus mengharapkan kepada Allah. Jadi sebab itu kalau kita berdoa, jangan sekali-kali kita tergesa-gesa nakkan supaya Allah Ta'ala bagi cepat apa yang kita minta. Jangan sekali-kali kata, laqad da'awtu falam yustajab li. Aku doa dah tapi Tuhan bukan nak bagi pun. Jangan sekali-kali. Kerana kadang-kadang apa yang Allah Ta'ala nak bagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tak jangka dia boleh datang. Dan benda ni berlaku dalam hidup saya. Walaupun saya ni bukan orang hebat, walaupun saya ni bukan orang soleh, tetapi tara saya yang banyak kelemahan, yang banyak dosa ni pun ada keajaiban yang berlaku yang saya rasa ia merupakan satu kurniaan yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab tu tuan-tuan, jangan berhenti mengharap, jangan berhenti berdoa, bersangka baik kepada Allah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakini Allah Subhanahu wa taala akan jawab, akan berikan apa yang kamu minta. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh, berdoa dalam keadaan kita serius, berdoa dalam keadaan kita betul-betul mengharapkan
Allah Azza wa Jalla akan mustajabkan doa kita. Keajaiban akan datang dengan doa ni tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita putus asa. Kalaulah kita rasa semua pintu di dunia ini telah tutup untuk kita, berdoalah. Kalau kita di pihak yang benar, kita berdoalah. Kerana Allah Azza wa Jalla sentiasa membuka pintu langit untuk mendengar rintihan dan aduan kita kepada Allah. Ini merupakan rahsia Allah menjadikan Nabi menerima mukjizat Isra' dan Mi'raj. Yang mana tuan-tuan, waktu Isra' dan Mi'raj berlaku, Nabi SAW berada dalam situasi yang sangat sukar. Nabi berada dalam situasi yang sangat genting. Yang mana Nabi pernah berdoa kepada Allah. Nabi tak tahu nak bawa dakwah ni ke mana. Tetapi Allah menjawab dengan membalas kepada Nabi-Nya yang telah bersabar dengan melalui pelbagai cabaran dan dugaan. Allah jemput Nabi SAW ke langit untuk bertemunya. Walaupun ia memberikan pensyariatan salat, tetapi ia ada satu lagi hikmah yang kita boleh ambil. Bahawasanya pendakwah ini, apabila melalui kesukaran dan kesusahan, apabila melalui perkara yang kita rasa tak nampak jalan dalam dakwah ini, ketahuilah Allah sentiasa mendengar. Laqad sami'a Allahu qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaik. Ini yang disebut oleh Jibril ketika mana dalam Sahih Al-Bukhari, ketika mana Nabi SAW dihalau di kota Taif. Jibril datang kepada Nabi. Nabi melihat Jibril dan Jibril kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mendengar apa yang disebutkan oleh kaummu kepadamu." Jadi tuan-tuan, membawa dakwah ini bukan senang. Ia memerlukan pengorbanan yang besar, pengorbanan yang berat. Sabarlah, kerana pertolongan Allah itu masih sentiasa bersama dengan pendakwah yang membawa kebenaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah menjanjikan pengampunan kepada mereka yang minta ampun kepada Dia. Tapi kita pastikan sentiasa mengharapkan kepada Allah, yakin kepada Allah, bulatkan iman kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan bantuan. Istighfar merupakan senjata bagi orang yang beriman. Walaupun kita banyak kelemahan, walaupun kita rasa kita banyak melakukan perkara yang boleh kita melupakan Allah, tetapi jangan sekali-kali kita malu untuk menadah tangan kepada Allah, minta supaya Allah mengampunkan kita. Hinanya seorang hamba akan menjadi mulia dengan istighfar. Hinanya seorang hamba apabila seorang hamba itu melupakan Allah Azza wa Jalla, dia akan menjadi hina. Tetapi sejauh mana seorang hamba itu berdosa, apabila dia istighfar, Allah Ta'ala akan mengampunkan dia. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi SAW menunjukkan kepada kita Nabi yang merupakan manusia yang maksum, manusia yang sentiasa mengingati Allah, seperti mana kata Aisyah dalam sebuah riwayat, kan Nabi SAW yadhkurullaha kulli ahyanih. Nabi SAW sentiasa berzikir mengingati Allah setiap masa. Dalam masa yang sama, Nabi menunjukkan contoh yang baik, yang mana Nabi SAW beristighfar kepada Allah dalam satu hari sebanyak 70 kali, dan ada riwayat menyebut sebanyak lebih pada 70 kali, dan ada riwayat menyebut 100 kali. Nabi nak menunjukkan contoh yang baik kepada kita, supaya kita yang banyak dosa ini juga jangan sekali-kali kita melupakan Allah untuk beristighfar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kata-kata anak murid kepada Anas bin Malik, seorang tabi'i, dia mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum, fa amma da'ukum fadh-dhunub wa amma dawa'ukum fal-istighfar." Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapati apa yang disebutkan oleh Qatadah ini sangat benar. Kata dia, sesungguhnya Quran
telah menunjukkan kepada kamu penyakit kamu dan menunjukkan kepada kamu penawar untuk kamu. Fa amma da'ukum fadzunu, adapun penyakit bagi kamu adalah dosa yang kamu lakukan. Wa amma dawa'ukum falistighfar, manakala penawar bagi kamu ialah istighfar. Teruskan istighfar, kerana istighfar akan mengangkat darjat seorang hamba. Ya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ia akan menjadikan kita sentiasa berbaik sangka dengan Allah, sentiasa menyangka bahawasanya, percaya bahawasanya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang pengampun, adalah Tuhan yang mengampunkan segala dosa selagi mana hamba itu tidak mati di atas syirik. Jadi sebab itu ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i dia mengatakan, walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu ar-raja' minni li'afwika sullama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwik rabbi kana 'afwuka a'zama. Imam Syafi'i mengatakan, apabila jiwaku telah menjadi keras dan telah sempit jalan-jalanku, ja'altu ar-raja', aku menjadikan pengharapan daripada jiwaku. Harap Allah Ta'ala pun kita, harap bahawasanya Allah mempunyai rahmat yang sangat luas kepada hamba-Nya. Kata Imam Syafi'i, aku menjadikan pengharapanku, pengharapan daripadaku kepadamu untuk mendapatkan keampunanmu, wahai Tuhan. Aku jadikan pengharapan ni sebagai tangga-tangga untuk aku sampai kepada keampunanmu. Ta'adhamani dhambi, dan apabila dosaku menjadi besar, membebankan diriku, falamma qarantuhu, dan apabila aku melihat dosaku dan aku bandingkan dengan keampunanmu, wahai Tuhan, kana afuka a'zama, yang mana keampunanmu, wahai Tuhan, lebih besar daripada segala-galanya. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i sedang sakit nak meninggal dunia. Jadi orang yang sakit, orang yang ada penyakit, orang yang sedang diuji oleh Allah, jangan lupa untuk istighfar. Orang yang diuji dengan kemiskinan, kesusahan, kita tahu PKP menyebabkan kita susah, menyebabkan ada sebahagian kita terputus bekalan, menjadi sempit hidup. Teruskan istighfar, kerana istighfar akan menjadikan diri kita diberi kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Alhamdulillah kita selesai membicarakan tentang hadis 40. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bacakan daripada hadis-hadis dalam hadis 40 ini memberikan manfaat kepada kita sebagai orang mukmin, meneruskan kehidupan kita sebagai mukmin yang sentiasa memperbaiki diri, dan insya-Allah mudah-mudahan hadis yang terakhir ini sangat memberi kesan kepada kita bagaimana Allah mengampunkan dosa hamba-Nya selagi mana hamba-Nya beristighfar, selagi mana hamba-Nya mengharapkan keampunan daripada Allah dan yakin Allah Azza wa Jalla akan memustajabkan doa dia. Teruskan berdoa. Seolah-olah ini isyarat daripada Imam Nawawi. Jaga akhlak, jaga tauhid, teruskan berdoa. Inilah yang kita akan pegang. Kita adalah manusia yang lemah, yang melakukan dosa. Jangan lupa untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk terus menjaga tauhid dan kekalkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya-Allah kita akan menjadi mukmin yang baik, menjadi mukmin yang sentiasa mengharapkan keampunan dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang sebanyaknya kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah yang telah berusaha untuk memilih hadis-hadis yang terbaik untuk dimasukkan ke dalam kitab dia, dan kita pada hari ini mendapat manfaat. Tidak terkira banyaknya, banyak sangat buku yang mensyarahkan hadis-hadis pilihan Imam Nawawi ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya merasakan yang merupakan satu kurnia yang besar bagi saya, yang mana saya dapat mengkhatamkan kuliah hadis 40 ni bersama tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada yang menganjurkan, Kak Jini dan juga Dr. Azmi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha mereka, dan insya-Allah
kita akan sambung dengan kuliah yang lain pula. InsyaAllah kita akan sambung dengan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bertajuk Al-Adab Al-Mufrad. InsyaAllah jika ada kesempatan dan waktu, doakan saya mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk terus mengajarkan ataupun menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk umat. Baik, kemudian kita tengok kalau ada soalan ataupun komentar teguran daripada mana-mana, kalau boleh ya. Baik. Saya tengok sekejap ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My daughter pinjamkan money to her non-Muslim friend. The friend is rich but needed money sebab didn't have cash at that time to buy school books. She hasn't paid. So my daughter is asking if she sadaqah and halalkan, is it sadaqah jariyah, the type that can help in kubur tak, because it is buying books. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Orang Islam digalakkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sama ada memberikan manfaat iman, manfaat ilmu ataupun manfaat harta. Allah Azza wa Jal sekali-kali tidak menghalang kita melakukan kebaikan kepada manusia dan haiwan. Walaupun manusia itu bukan Islam. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah menghalang kamu, melarang kamu untuk melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang-orang yang bukan Islam tetapi tidak memerangi kamu dalam agama kamu dan tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Jadi kalau orang kafir itu dia, orang bukan Islam tu dia tak memerangi kita, dia tak memusuhi kita, kita buat baik dengan dia, kita akan mendapat pahala. Ya, selagi mana pertolongan yang kita bagi itu bukan untuk maksiat kepada Allah. Jadi kalau kita tolong dia semata-mata kerana dia nak buat maksiat, maka tak bolehlah. Sebab Nabi SAW tidak membenarkan kita buat benda tu. Sebab dalam Quran pun kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan perkara permusuhan. Baik. Salam Dr. Waalaikumsalam. Adakah Waraqah Naufal seorang Muslim? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawasanya Nabi dibawa berjumpa dengan Waraqah bin Naufal ketika mana Nabi kali pertama menerima wahyu di Gua Hira, dan Khadijah, Sayyidatina Khadijah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Waraqah, dan Waraqah memberitahu bahawasanya Waraqah akan membantu Nabi. Setelah Waraqah bagi tahu hadzal namus alladhi nazzalallahu ala Musa, itu adalah namus. Itu adalah namus. Namus ni pembawa berita rahsia. Ya, pembawa berita rahsia Jibril lah. Kerana Jibril bawa wahyu. Jadi Jibril membawa wahyu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila Waraqah bagi tahu kepada Nabi yang dia telah menjadi rasul dan akan menerima wahyu-wahyu yang lain, sebab Waraqah pada masa itu dia mengikut agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebab tu dia boleh berbahasa Hebrew. Dia membaca kitab-kitab sebelum Taurat dan Injil dia baca. Oleh kerana itu Waraqah kata ya laitani fiha jazaa. Dia mengatakan alangkah baiknya kalau aku masih muda. Waktu tu Waraqah dah tua dah. Mata dah hampir tak nampak dah ya. Yang mana bila Waraqah ni dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu, dia kata ya laitani fiha jazaa. Alangkah baiknya kalau aku masih muda. Laitani akunu hayyan. Alangkah baiknya kalau aku ni masih hidup. Ketika mana laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya kalau aku masih muda, dan alangkah baiknya kalau aku ni masih hidup ketika mana kaum kau wahai Muhammad akan halau kau keluar. Sebab itu Nabi tanya, Nabi kata awa mukhrijiyahu, adakah ya mereka akan menghalau aku ya. Betul-betul ke mereka akan halau aku ni?
Nabi kata, Waraqah kata, na'am, lam ya'ti rajul bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti mana yang kau akan bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi. Oleh kerana itu, di situ kita akan nampak, kita dah nampak dah bahawasanya Waraqah ni beriman kepada Nabi. Dia kata lain, ya, lain adrakn, lain yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Dia kata kalaulah waktu kau dihalau wahai Muhammad, kau tu waktu dihalau tu aku masih hidup, la ansurka, aku akan membantu kamu dengan pertolongan yang tidak putus-putus, yang tak berbelah bagilah, pertolongan yang sungguh-sungguh. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW pernah menyebut bahawasanya, ya, Waraqah ni dalam mimpi Nabi nampak dia pakai baju putih. Nabi kata kalau dia daripada ahli neraka, dan tentu dia bukan pakai pakaian yang berwarna putih. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Waraqah dianggap sebagai orang yang beriman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, ada hadis riak merupakan syirik kecil, betul? Apakah amalan para sahabat untuk mengelak ataupun mengurangkan perasaan riak? Mengurangkan perasaan riak adalah dengan kita melakukan sesuatu, ni kerana Allah. Kalau berlaku riak di tengah-tengah amalan, cuba untuk tolak dengan kita fikirkan bahawasanya kalau kita buat sesuatu yang memang untuk Allah, bukan kerana Allah, Allah Ta'ala akan tolak amalan kita dan kita akan diberikan azab. Jadi oleh kerana balasan besar bagi riak ni sangat ditakuti, jadi mereka tak melakukan riak. Jadi para sahabat pun mereka rasa sukar, para salafus soleh pun mereka rasa sukar untuk buang perasaan riak ni, sebab mereka kata apa? Tak ada benda, macam Sufyan Sauri kata benda yang sama, dia kata tak ada benda yang lebih sukar pada jiwa kami untuk kami tolak melainkan riak lah. Ya, memang sukar, sebab dia kata kalau kami berjaya tolak riak dari satu sudut, dia akan datang dalam warna yang lain. Dia akan datang dengan warna yang lain. Caranya seperti mana kata Ibn Qayyim lah, cara nak buang riak tu ialah, pertama, kita tanya soalan, kenapa aku buat benda ni? Kerana Allah ke bukan? Kalau bukan kerana Allah, jangan buat. Perbetul balik niat. Aku buat kerana Allah. Dan setelah kita boleh jawab, aku buat kerana Allah, dan tanya soalan nombor 2. Adakah layak benda ni aku persembahkan pada Allah? Layakkah aku buat benda ni untuk Allah? Dan bila kita ada 2 soalan ni kita tanya, jawab dengan jawapan yang betul, kita puas hati dengan 2 jawapan ni, kita buat. Itu cara mereka untuk menjauhkan diri daripada riak. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Jika suami meletakkan sejumlah wang 100,000 contohnya ke dalam akaun isteri untuk sementara dan dipersetujui yang duit akan dikembalikan, namun ditakdirkan isteri meninggal dalam tempoh itu, adakah duit itu menjadi duit faraid atau suami boleh ambil jika suami memang mempunyai akses online kepada akaun tersebut? Mohon pandangan. Tuan-tuan, duit faraid ni adalah duit milik si mati. Kalau duit itu bukan milik si mati, maka dia tak termasuk di dalam faraid. Dia tak termasuk lah. Jadi kalau daripada awal kita nak buat cara macam ni, saya tak tahulah apa tujuan dia tumpang akaun ni, perlu ada bukti supaya tidak berlaku pergaduhan. Jadi kalau tak ada bukti, tak ada perjanjian dan apa, bimbang nanti waris akan tuduh kita macam-macam. Jadi kalau ikut hukumnya sebenar-benar memanglah dia tak termasuk dalam faraid, tapi bila tak ada bukti tu, kalau mereka membawa ke muka pengadilan, takut-takut dia akan jadi faraid sebab memang dah ada dalam akaun dia. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata, saya lihat di video arwah Syekh Nurin Muhammad Siddiq Sudan memimpin solat. Saya lihat makmum macam ada yang pegang kitab Quran ketika solat. Adakah dibolehkan? Ulama berbeza pendapat tentang hukum orang yang menjadi imam ataupun solat seorang-seorang pegang Quran. Kalau dia solat, dia jadi imam ataupun dia solat seorang-seorang, dia pegang Quran, ulama berbeza pendapat. Hanafi tak bagi.
Manakala majoriti mereka mengatakan dibenarkan kalau memang dia tidak membaca, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran sehingga kena pegang mushaf. Tapi untuk makmum ni memang tidak ada, orang kata apa, keperluan untuk memegang mushaf. Adakah ia membatalkan salat? Selagi mana dia pegang mushaf dan dia tak bergerak banyak, tak batallah salat dia. Tetapi dia telah menyebabkan, makmum ni telah menyebabkan dia hilang pahala sunnah. Bila dia pegang mushaf, dia hilang pahala sunnah. Kerana orang salat sunnah letak tangan kanan atas tangan kiri, bersedekap. Letak tangan kanan, letak tangan kanan atas tangan kiri, letak atas badan. Tapi bila dia pegang mushaf, menunjukkan dia telah melakukan perkara yang menyebabkan dia terlepas perkara sunnah. Ya, baik. Baik. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, habis dah soalan. Alhamdulillah, itulah semua soalan yang ada yang saya boleh jawab. Jadi, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk petang ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan juga semua untuk kita bersama dalam kuliah ini. Terima kasih kepada Dr. Azmi, terima kasih kepada Kak Majini yang sangat-sangat bersungguh untuk mengadakan kuliah ini sampai habis. Alhamdulillah hadis 40 yang kita baca. Jadi saya pun sepanjang kuliah ini berjalan, saya mohon maaf kalau ada kekurangan daripada saya dalam mensyarahkan. Mungkin ada orang lain yang mensyarahkan hadis ini lebih baik daripada saya mohon maaf, kerana kita semua manusia ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi sebaik mungkin saya telah membaca beberapa rujukan untuk menjadikan syarah hadis 40 saya ini dapat setidak-tidaknya dapat manfaat baru untuk pendengar. Setidak-tidaknya lah. Kalau still sama ataupun mungkin kurang pada orang lain, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki kelemahan saya. Jadi saya berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.